the chosen one. It was said that you would destroy this sin, not join them. Bring balance to the force. Yo guys, welcome to my video. Aku tak sangka aku kena jawab benda ni, tapi disebabkan ramai sangat nampak orang buat tuduhan melulu, better aku explainkan diri aku dekat korang straight dekat dalam video ni, secara jujurnya dan secara tepatnya dan kenapa aku buat macam tu. Kalau korang tanya kenapa aku cakap pasal benda ni, disebabkan satu posting dekat Facebook, ada yang kata satu meme, YouTuber Malaysia ni sebenarnya dia hanya pakai iPhone, dia tak pakai pun Android phone bila dia orang buat reviewer. Dan jujur aku cakap, benda tu banyak sangat misconception yang aku nampak dekat dalam komen. Even ada orang yang kutuk cara aku bercakap, cara kita berpakaian, bagi kita clue dan sebagainya. Benda tu aku bukan marah. Benda tu kadang-kadang dia macam troll je, dia macam haha, to make fun je. Aku faham je. And aku dalam industri ni buat YouTube video dah lama dah. Daripada aku tingkatan 3, tingkatan 4 lagi aku buat video ni, kalau korang nak tahu. Tahun 2007, tahun 2008 lagi aku buat video untuk review phone. Dan masa tu pun aku tak pakai, tak ada pun Android dan juga iPhone. Dan sekarang fast forward, apa jadi? Phone apa yang aku pakai? Kenapa aku still pakai iPhone? Kenapa aku review Android phone banyak instead of iPhone je? Alright, kita akan jawab satu-satu. First thing first, kita nak kena tahu dulu kenapa pakai iPhone instead of Android. Korang mungkin tanya benda tu. Pertama sekali aku akan nak cakap, bila korang ada banking apps, sekarang untuk tukar banking apps dalam setiap smartphone dah makin susah dah. Aku kena pergi dekat ATM untuk to be able to log in kan, sebab security reason lah kan. Itu buat two way authentication tak boleh. Lepas tu nak kena call just untuk log in. Korang bayang, dalam satu minggu ataupun dalam 2 minggu ada 2 phone datang dekat studio untuk aku review. So korang bayangkan macam mana aku nak kena pergi balik, and even kadang-kadang aku tak keluar studio pun aku nak kena access banking app. Aku kena juga pergi dekat ATM untuk to be able to macam check balance, nak bayar. Lepas tu korang mungkin tak dapat nak gambarkan kalau korang tak hadap situasi macam aku ni. Every 2 weeks akan ada phone baru yang datang, and kita nak kena kejar untuk buat review tau. Maksudnya dekat sini bukan satu je video, kadang-kadang even 2, 3 pun ada, untuk cakap spesifik benda yang korang patut tahu. And cara dia aku kena guna betul-betul and take time untuk aku pakai telefon tu untuk bagi tahu dengan macam mana dia punya performance, macam mana dia punya orang kata behavior bila aku buat benda tu, certain things. So benda tu akan take time, and that's why kita orang selalu tukar. Kita akan jump phone setiap minggu tau. Bukan jump phone setiap tahun, setiap bulan, tak. Setiap minggu kita orang jump untuk experience apa yang brand-brand ni bagi dekat kita orang. This is a good thing. Aku sebenarnya suka untuk tukar phone setiap minggu. Dan disebabkan benda ni juga, kadang-kadang ada certain file dalam smartphone tu aku tak boleh pindahkan sesuka hati. Private and confidential things sepatutnya ada dalam satu device sahaja. Aku tak boleh nak letak merata. And kadang-kadang aku lupa yang phone tu sebenarnya ada dokumen penting ataupun tak. So perlukan ada satu phone, main phone, untuk simpan benda tu. So dekat sini lah aku cakap benda ni orang ramai salah anggap. Next one, kenapa pakai iPhone? Kebanyakan preset yang aku beli khas buat untuk iPhone. So dia calibratekan gambar preset tu untuk style gambar yang diproses oleh iPhone. So contohnya kalau aku ambil phone daripada contohnya macam Xiaomi kan, lepas tu aku apply light yang ada dekat aku beli tu dekat phone Xiaomi, dia akan nampak pelik. Maksudnya macam dia ada efek granny yang over sangat instead of tak. Lepas tu dia punya black different. And kalau kau perasan, gambar kebanyakan dalam smartphone tu dia memang dah very saturated and sangat contrast, and gelap pun gelap. So this preset acts different on every smartphone tau. So untuk orang yang selalu main light ataupun main Lightroom, mungkin korang faham lah. Lepas tu ekosistem. Aku memang terang-terang bagi tahu dekat semua orang yang aku ni sebagai seorang yang edit video dalam Final Cut Pro. Dekat mana ada Final Cut Pro? Hanya ada dekat dalam MacBook saja, and ada juga dekat dalam iPad. Tapi iPad aku tak recommend lah, sebab banyak features ataupun benda yang aku dah beli plugin ada dalam MacBook, tak boleh nak masukkan dalam iPad. Maksudnya dekat sini senang untuk aku transfer apa-apa file sekalipun. Lepas tu
Yang ni mungkin korang akan boleh relate sikit. One thing yang aku tak boleh nak elak sampai sekarang adalah Apple Watch. Maksudnya dekat sini, every time aku jogging, aku buat workout ke, Apple Watch adalah aku punya main watch untuk track aku punya heart rate, aku punya steps, aku punya jantung lah kan. Nak tengok macam mana progress, dan aku boleh tengok heart rate zone dan sebagainya. Not just that, kebanyakan kawan actually pakai Apple Watch, so aku boleh tengok aku punya progress berbanding diorang, and selalu lawan lah dekat situ untuk risk kita orang punya ring. So benda tu lah yang membuatkan aku kebanyakan kali aku pergi jogging akan pakai Apple Watch. Tapi korang kena tahu, Apple Watch aku, dia tak semestinya tie dengan aku punya smartphone. Even aku pakai Android sekalipun, aku akan still pakai Apple Watch. Sebab apa? Aku ada eSIM dekat dalam Apple Watch, so aku boleh tengok notification, aku boleh tengok apa-apa saja browse dekat dalam Apple Watch tu menggunakan eSIM yang kena bayar dalam RM15 ataupun RM10 extra dalam aku punya bill. Last but not least adalah bila aku review phone mid-range. So biasanya kalau aku review phone flagship, aku tak ada masalah nak tangkap gambar dan juga rakam gambar post dekat social media. Tapi bila review phone mid-range, on a certain time aku pergi dekat event and perlu rakam video, aku akan tangkap menggunakan iPhone. Sebab mid-range kebanyakannya tangkap gambar biasa okey, tapi bila nak rakam video tu jadi masalah sikit. Dia punya video tak berapa nak sharp sangat, especially kebanyakan event aku pergi low light. So aku terpaksa bawa secondary phone, that is iPhone juga. Not to mention bila aku pergi dekat luar, aku kena guna access banking app tau. So dekat aku punya main review phone tu ataupun mid-range phone tu biasanya tak ada banking app sebab banyak sangat benda yang aku nak kena buat sebelum tu. So hence benda tu akan always ada dekat iPhone. Aku harap benda tu jelas lah dekat korang. Jawab persoalan kenapa aku pakai iPhone as a, orang kata, phone sebagai second punya phone lah juga. But persoalan yang sepatutnya korang ambil kisah sebenarnya adalah bukan main phone aku, tapi kalau review phone, usually aku betul-betul pakai ataupun just letak nombor SIM kedua je. Tak, cerita sini habis sini je. Aku memang bawa SIM card and letak dalam aku punya phone untuk review dalam masa 5 hari tu ataupun seminggu, even sebulan sekalipun, dan tak akan tukar. Maksudnya aku akan keluar dekat mana-mana and still akan gunakan phone ni untuk interact, reply message, tangkap gambar, rakam video, and even main game pun in real life. Sebab bila buat review tapi telefon tu buat secondary phone, korang tak akan dapat tahu full potential sesebuah smartphone tu. Kalau korang nak tahu, bila aku dapat cerita full story pakai smartphone tu, maknanya memang aku guna phone tu sebagai a main daily drive. Tapi benda tu bukan full story untuk cerita main daily drive untuk seseorang tu, sebab telefon ni pun bukan perfect, banyak kekurangan kalau ikutkan. Yang lucknya cuma dia keluar setahun sekali je, so that aku tak perlu macam tak ada nak perlu keep track sangat dengan device apa yang aku kena letak. Korang mesti cakap, wah, iPhone ni mesti perfect kan, ramai orang buat sebagai daily drive, even tech reviewer pun pakai as a daily drive. Tak juga, aku tak cakap pun phone ni perfect. And aku buat telefon ni sebagai secondary phone most of the time. First phone aku, main phone aku adalah sebuah telefon Android sebab nak review. Ni pun aku pakai sebab perlukan file yang penting, apps, dokumen, gambar. Gambar-gambar contohnya macam proof, evidence dan sebagainya, biasa ada dekat phone ni, so that aku kena simpan. Bukan aku buat sebagai daily drive. Yang ni Android phone yang kebanyakannya aku buat daily drive sebab nak review. And aku memang suka tukar-tukar phone setiap tahun. Cumanya itulah, bila aku cakap pasal gambar, dokumen, lepas tu banking apps, benda tu aku tak boleh nak tukar sebab susah dan menyusahkan. Kalau tak, benda ni dah tak ada dalam poket aku, jujur aku cakap. Tu je. Alright, aku harap menjawablah persoalan-persoalan yang mengatakan aku ni pakai iPhone as a daily driver. Even kalau korang tanya orang sekeliling aku, usually memang aku pakai Android. Aku tak pakai iPhone pun. Aku pakai iPhone just untuk tengok banking apps je. Tu je lah. Macam biasa guys, leave a like, subscribe. So keep smiling, and I'll see you guys on my next video. Bye.